Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Mazni untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku masa lepas Mazni habis sekolah menengah. Dia baru habis SPM lah. Jadi masa tu Mazni ni macam remaja lain. Bila dah habis sekolah, tak ada fikir lain lah. Nak ada duit poket sendiri, nak cari duit, nak cari kerja. Dan itulah yang Mazni buat. Mazni sibuk cari kerja. Akhirnya dapatlah kerja sebagai seorang sales girl. Pekerja jualan lah, jualan luar daripada pintu ke pintu. Syarikat ni dia menjual barang-barang dapur, perkakas dapur, kuali, periuk. Jadi barang-barang ni lah yang Mazni kena jual. Cara kerja dia macam ni. Dekat syarikat tu dia ada satu store, satu gudang lah, menyimpan barang-barang dapur ni, perkakas dapur ni. Kuali, ada stok kuali, stok periuk apa semua kan. Lepas tu yang sales person ni pula, yang kerjanya jualan bahagian jualan luar ni, daripada pintu ke pintu, door to door. Dia akan bawa satu bag. Dalam bag tu adalah satu sampel. Contohnya kuali. Yang seorang ni jual kuali, jadi dalam bag tu adalah kuali satu sampel. Dan dia ada satu katalog. Jadi tugas dia, dia perlu pergi daripada pintu ke pintu, daripada rumah ke rumah. Dia tanyalah, dia promote lah barang tu. Jadi dia keluarkanlah katalog apa semua. Dan kalau yang potential buyer ni, yang pembeli ni, kalau dia berminat, bolehlah keluarkan sampel daripada bag. Contoh kalau macam Mazni, dia kerja menjual periuk. Periuk non-stick, yang jenis yang tak melekat tu. Periuk macam tu lah yang Mazni jual. Jadi bila ada pelanggan ni yang berminat, dia keluarkan daripada bag tu, dia tunjuk lah, inilah periuknya. Dia cakap lah, periuk ni boleh masak dalam dia, lepas tu tak melekat. Macam tu lah lebih kurang cara dia promote barang ni. Jadi Mazni pun mulalah bekerja sebagai seorang sales girl. Dan biasanya kawasan yang menjadi target nak cari customer, nak cari pembeli ni, adalah di kawasan pinggir bandar. Mazni pergilah dengan tim dia, kemudian berpecah. Yang seorang pergi dekat taman perumahan ni, yang seorang lagi masuk dalam lorong ni, macam tu. Dia pergi kat kawasan taman perumahan. Mazni bekerja dekat situ tak lama lah, sebelum dia sambung pelajaran. Sepanjang bekerja sebagai sales girl, buat jualan daripada rumah ke rumah apa semua, memang dah macam-macam benda yang Mazni hadap. Walaupun dia bekerja tak lama, lebih kurang sebulan 2 macam tu je. Kalau setakat kena reject, orang tak nak beli, cakap kasar ni benda biasa. Kena halau, kena marah, memang asam garam lah bekerja sebagai seorang sales ni. Sales daripada rumah ke rumah, daripada pintu ke pintu. Jadi sepanjang bekerja tu, 2-3 bulan tu, adalah sekali ni Mazni terkena satu situasi ataupun satu keadaan yang sangat-sangat pelik, yang dia terfikir sampailah hari ni, sampai sekarang. Jadi semasa perkara ni berlaku, masa tu dah petang lah, dah nak gelap. Jadi Mazni, dia memang kalau nak ikutkan, memang dah tak sesuai sebenarnya nak cari pelanggan masa ni. Tapi tak apalah, dia tergerak hati nak cari satu lagi rumah, nak pergi dekat sebuah lagi rumah. Dan masa dia pergi tu, memang dia tak expect apa-apalah. Dia dah tahu mungkin dia akan dihalau, mungkin dia akan dimarah, tapi dah biasa hadap benda-benda macam tu. Jadi tak apalah, dia pergi je. Dia pergi, dia ketuk pintu. Mazni tak tahu tuan rumah ni adalah seorang Muslim, seorang yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Jadi dia ketuk pintu. Jadi masa tu adalah orang buka pintu. Yang buka pintu ni adalah seorang nenek tua. Rambut pun dah beruban penuh. Jadi nenek tua ni mula-mula dia buka pintu tak habis. Dia buka sikit aja, nampaklah muka dia separuh. Jadi Mazni ni cakaplah dekat nenek ni, "Nek, saya Mazni, saya datang nak
nak promote barang lah, nak jual barang dapur. Saya ada bawa periuk. Periuk jenis yang non-stick, dia bagi tahu yang tak melekat. Lepas Mazni cakap macam tu, nenek ni dia buka pintu luas. Dia tak cakap apa-apa, dia cuma tersenyum aja. Dia guna tangan aja, dia tunjuk. Dia tunjuk macam tu, suruh masuk lah maknanya. Jadi Mazni pun masuk lah, melangkah masuk dalam rumah tu. Alhamdulillah, dalam hati dia terdetik, ada peluang ni. Jadi nenek ni, dia bila Mazni dah melangkah masuk dalam rumah, dia tunjukkan ke arah sofa. Maknanya dia jemput Mazni duduk lah. Jadi Mazni pun duduk lah dekat sofa, dekat ruang tamu tu. Bila Mazni dah duduk, dia angkat balik kepala, dia tengok nenek tadi dah hilang. Jadi tak apalah, mungkin nenek ni pergi ke dapur ke apa kan, ambil air ke apa, masuk bilik ke apa. Jadi Mazni pun duduk je lah dekat situ, dalam keadaan pintu rumah terbuka. Nenek tu tak tutup pintu rumah. Hari makin lama makin gelap. Mazni rasa pelik. Ke mana pula nenek ni pergi? Daripada tadi dah hilang. Dalam keadaan menunggu tu lebih kurang 10-15 minit tu, tiba-tiba keluar seorang wanita muda daripada dalam salah satu bilik dalam rumah tu. Bila kita panggil Kak lah, bila Kak ni keluar daripada bilik, muka dia pucat, dia macam terkejut. Astaghfirullahalazim, kau ni siapa? Dia marah Mazni. Kau ni siapa? Macam mana kau boleh masuk dalam rumah aku ni? Mazni masa tu jangan cakap lah, dia pun terkejut. Sebab akak ni marah dia macam tu, seolah-olah dia pecah masuk rumah ni. Di Mazni masa tu dalam keadaan menggelabah, dia minta maaf dekat Kak ni. Kak, sorry Kak, tadi nenek tu jemput saya masuk, saya ni nak jual barang. Jadi Kak ni, dia macam dah tak peduli apa yang Mazni cakap. Dia terus halau Mazni. Kau keluar sekarang, kau keluar sekarang, aku telefon polis kalau kau tak keluar. Mazni masa tu macam terkedu lah, tak tahu nak cakap apa. Minta maaf Kak, ya saya keluar, tapi tadi ada seorang nenek jemput saya masuk Kak, saya tak pecah masuk Kak. Lepas tu Kak ni, bila Mazni sebut ada seorang nenek jemput masuk, apa tu, akak ni muka dia macam apa, dia macam melopong sekejap, dia macam terhenti sekejap daripada halau tu. Dia macam berfikir sesuatu. Lepas tu barulah disambung balik, disambung bercakap lah. Kau ni mengarut, aku seorang aja duduk kat rumah ni. Nenek apa? Mana ada nenek kat rumah ni? Aku seorang-seorang aja kat rumah ni, kau berambus, kau keluar. Macam tu lah lebih kurang akak ni marah Mazni. Mazni masa tu terus bergegas lah, keluar daripada rumah tu. Sampai sekarang ni Mazni masih lagi berfikir. Dia teringat balik nenek tu buka pintu jemput dia masuk. Nenek tu tak ada berkata sepatah perkataan pun, dan masih lagi segar dalam ingatan Mazni. Macam mana air muka kakak ni berubah, jadi terkejut, jadi macam ketakutan bila Mazni sebut ada seorang nenek jemput dia masuk dalam rumah. Jadi adakah kakak ni berbohong? Maknanya adakah nenek tu betul-betul ada dalam rumah tu? Memang betul nenek tu jemput Mazni masuk, cumanya kakak ni memang dia tak suka ada orang jual barang masuk dalam rumah dia. Adakah kakak ni menipu? Ataupun sebaliknya, bermakna adakah nenek tu memang betul-betul bukan manusia, tapi makhluk halus? Jadi perkara tu masih lagi misteri sampailah sekarang. Itulah kisah pengalaman yang pernah dialami oleh Mazni masa dia baru habis sekolah dulu, masa dia bekerja sebagai seorang sales girl. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Widya untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku di Indonesia. Widya ni orang Indonesia lah. Jadi masa tu Widya sekeluarga, Widya, suami dia dan anak dia yang berusia sekitar 9 ke 10 tahun baru saja berpindah ke sebuah rumah sewa. Rumah sewa 2 tingkat. Yang istimewanya, rumah sewa 2 tingkat ni dia terletak bersebelahan dengan tanah perkuburan. Sebelah rumah aja tanah kubur. Widya sekeluarga ni dia tak fikir apa-apa. Tak ada rasa takut, tak ada rasa apa-apa. Sebab bagi keluarga Widya sekeluarga ni, tanah kubur ni bukanlah satu tempat untuk takut, untuk kita takut. Biasalah tanah kubur, satu masa nanti kita pun akan dikebumikan dekat tanah perkuburan juga. Jadi tak ada apa yang perlu dirisaukan, ditakutkan. Dipindahlah Widya sekeluarga ke rumah tu. Perkara ni berlaku selepas seminggu. Widya sekeluarga menetap di rumah tu. Rumah tu 2 tingkat.
masa perkara ni berlaku, memang dah siap semualah barang-barang perabot-perabot daripada rumah lama tu dah dialihkan, dimasukkan dalam rumah tu. Jadi dekat bawah macam biasalah, ada ruang tamu, ada TV, dan ada satu konsol permainan video game yang biasa anak Widya guna untuk main game lah di ruang tamu. Dekat ruang tamu, dekat bahagian bawah ni, ada dapur macam biasalah, ada dapur dan ada satu bilik kecil, bilik store. Bilik Widya sekeluarga pula ada dekat atas, di tingkat 2. Rumah 2 tingkat ni dia binaan moden. Dekat bawah tu dia gunakan pintu sliding door, pintu jenis kaca tu lah. Dan boleh nampak lah daripada luar, masa tu dekat sliding door tu Widya belum beli lagi langsir baru untuk diletakkan dekat situ. Jadi buat sementara ni, seminggu pertama ni memang tak ada langsir lah dekat bawah tu. Kejadian ni berlaku pada satu malam, masa tu awal lagi, lebih kurang lepas isyak lah, 8 lebih, pukul 9 malam macam tu. Anak Widya masa tu dia berada di ruang tamu depan TV. Dia sedang bermain permainan video game. Widya dekat dapur masa tu. Suami Widya pula masa tu berada di bilik, dekat tingkat atas, dah tidur. Perkara ni sebenarnya dialami oleh anak Widya. Sedang anak Widya ni bermain permainan video game, tiba-tiba dia terdengar seperti ada orang ketuk cermin di sliding door tu. Tapi bunyinya tak kuat. Bunyi ketukan tu tak kuat sebab pintu tu pintu kaca. Kalau kita ketuk pintu kayu, bunyinya lain, lebih kuat. Tapi ini bunyinya agak perlahan. Tapi jelaslah, memang betul ada seseorang sedang ketuk pintu cermin kaca tu, pintu sliding door tu. Jadi anak Widya ni bila dengar bunyi orang ketuk kaca sliding door tu, dia tolehlah, dia pandang. Bila pandang, tak nampak apa-apa. Macam yang saya beritahu tadi, sliding door tu, kaca sliding door tu masih lagi belum ada langsir lah. Dan di bahagian luar memang ada satu lampu terpasang, lampu berwarna putih. Jadi memang boleh nampak bahagian luar. Bila dah tengok tak ada orang dekat luar melalui kaca sliding door tu, anak Widya ni tak apalah, buat tak tahu je lah, sambung balik main permainan video game tu. Tapi lebih kurang seminit lepas tu, dengar sekali lagi bunyi ketukan pada kaca sliding door bahagian luar. Anak Widya toleh sekali lagi, pandang ke arah sliding door tu. Kali ni dia sempat nampak ada seseorang sedang bergerak menuju ke arah tepi rumah. Maknanya nampak kelibat lah, bergerak macam tu laju. Bermakna memang betul ada seseorang yang dah ketuk kaca sliding door daripada arah luar. Macam ada orang nak mengusik dia lah. Anak Widya ni masa tu dia tak fikir benda yang bukan-bukan, dia fikir orang yang buat. Jadi dia pergilah, dia berhentikan game dia tu, dia letak controller dia dekat atas lantai, dia bangun dan dia pergi berjalan menuju ke arah sliding door. Dia buka sliding door tu, nampak atas lantai ada sesuatu. Benda tu adalah benda macam tanah, berlumpur macam tu. Jadi dia pun pegang, dia tengok tangan dia. Betul lah tanah. Sebenarnya masa perkara ni berlaku, Widya terperasan juga. Dia pun terdengar juga macam ada orang ketuk kan, bunyi pintu kaca tu. Jadi masa anak Widya ni pergi berjalan menuju ke arah sliding door, memang Widya nampak. Jadi Widya pun follow anak dia. Masa anak Widya buka pintu keluar tu, dia nampak anak dia keluar. Jadi Widya pun pergi tanya anak dia, adik buat apa ni? Lepas tu masa tu lah anak Widya ni tunjuk pada Widya, tunjuklah ada lumpur, ada macam tanah macam tu pada lantai. Jadi Widya pun dia ambil anak dia masukkan dalam rumah, tutup balik sliding door, dia kunci sliding door daripada dalam. Dia bawalah anak dia pergi dekat sinki dapur basuh tangan. Masa itulah anak Widya bagi tahu pada Widya, dia nampak ada seseorang tadi melintas di bahagian luar sliding door menuju ke arah tepi rumah. Bila Widya dengar anak dia cakap macam tu, dia dah mula risau, dah mula ada rasa takut.
Sebab suami dia sedang tidur dekat tingkat atas. Jadi Widya buat keputusan untuk ajak je anak dia naik ke atas untuk tidur bersama. Jadi Widya pun tutup TV, suruh anak dia tutup video game tu. Diorang berdua pun naiklah tangga masuk bilik. Bila dah masuk dalam bilik tu, Widya dia pergi dekat balkoni yang ada dekat bilik. Dia buka balkoni tu, dia keluar. Widya tengok, pandang ke arah rumah, depan rumah dia, tepi rumah dia lah. Dekat situ nampaklah ada kubur kan, tanah perkuburan, pagar apa semua gelap. Widya tengok perlahan-lahan daripada kiri, dia pandang sampailah ke kanan. Dia nampaklah kawasan tanah kubur yang luas tu. Masa Widya sedang meninjau dekat luar tu, Widya terperasan ada seorang lelaki tua sedang mencangkul tanah. Dia macam cangkul lubang yang besar, nampak macam dia gali kubur. Tapi lelaki tua ni, dia tak menggali di kawasan tanah perkuburan, tapi sebaliknya dia mencangkul tu dalam halaman rumah Widya sekarang ni. Jadi Widya memang sangat takut lah masa tu. Betul ada orang rupanya dekat halaman rumah dia, dan mungkin orang ni lah yang anak dia cakap ternampak tadi dekat sliding door. Widya perlahan-lahan masuk semula dan kejutkan suami dia. Sebab orang tu memang betul lah itu orang. Orang tu sedang mencangkul dan nampak dah dalam dah lubang yang digali tu. Dekat tepi dah ada timbunan tanah apa semua. Jadi Widya dikejutkan suami dia. Dia ceritalah, bang, ada orang bang dekat halaman rumah. Orang tu tengah gali kubur. Ada pakcik tua bang tengah gali kubur dekat halaman rumah kita. Jadi suami Widya pun bangun dan terus pergi dekat balkoni, pergi tengok. Tengok tak ada apa pun. Tak ada pakcik tua, tak ada lubang kubur, tak ada pun tanah yang bertimbun tu. Jadi suami Widya bagi tahulah Widya, mana ada, awak ni mengigau ke? Widya pun keluar dekat balkoni, dia tengok memang betul. Tak ada pun pakcik tua tadi yang menggali kubur. Daripada situ adalah timbul satu persoalan, apa sebenarnya yang dah berlaku. Jadi keesokan harinya Widya dia pergilah bersembang dengan jiran-jiran dekat rumah dia. Widya ceritakanlah apa yang berlaku malam tu. Nampak ada pakcik tua ni seorang sedang menggali kubur dekat laman rumah. Jadi Widya pun tanyalah pada jiran-jiran dia ni, orang-orang lama ni, ada tak tahu apa-apa sejarah pasal rumah tu. Masa tu lah ada seorang makcik ni, salah seorang jiran di rumah Widya lah, di sebelah rumah Widya. Dia bercerita, sebenarnya rumah ni dulu dia tak besar macam ni. Rumah ni rumah baru. Kalau nak ikutkan tapak tu, dulu ada sebuah rumah kecil, dan ada seorang pakcik tua tinggal dekat situ. Pakcik tua ni dia bekerja sebagai penggali kubur. Memang rumah dia dekat sebelah kubur ni lah. Dan pakcik ni dah lama sangat meninggal dunia. Jadi bila pakcik ni dah meninggal dunia, status tanah tu pun dah bertukar tangan lah. Tak tahulah ada orang beli ke, ada orang tuntut tanah tu ke, tak tahu. Tapi yang pastinya dulu tapak rumah tu memang adalah tapak sebuah rumah yang kecil, milik seorang penggali kubur yang dah tua. Macam itulah sejarah tapak rumah tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Widya yang pernah dia alami semasa dia sekeluarga tinggal di sebuah rumah bersebelahan dengan tanah kuburan. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Nisa untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku semasa Nisa menyewa di sebuah rumah murah. Rumah kecil lah. Rumah ni terletak berhampiran dengan satu landasan kereta api. Tapi kawasan tu agak terpencil. Ada banyaklah semak samun. Rumah Nisa, lepas tu ada kawasan semak samun, lepas tu barulah ada landasan kereta api. Perkara ni memang dah lama berlaku. Nisa tinggal di rumah sewa tu bertiga. Nisa, suami Nisa dan anak dia. Masa perkara ni berlaku, anak Nisa baru berusia 5 tahun. Sekarang ni Nisa sekeluarga dah tinggal di tempat lain lah, dan anak dia pun dah besar panjang dah sekarang ni. Perkara ni berlaku pada satu petang. Masa tu dah lewat petang lah, lebih kurang pukul 6 lebih, dekat-dekat pukul 7. Nisa sibuk dekat dapur masa tu, nak sediakan makan untuk suami dia. Suami dia lewat balik hari tu.
Sedang Nisa sibuk dekat dapur tu, tiba-tiba terlintas dekat hati dia. Terlintas pasal anak lelaki dia. Nama anak dia Zikri lah, nama samaran. Anak aku ada dekat mana ni? Tiba-tiba dia rasa tak sedap hati, dia teringat anak lelaki dia. Jadi Nisa pun dia hentikanlah kerja dekat dapur tu. Dia berhenti sekejap, dia pergi tengok anak dia dekat luar, dekat ruang tamu. Zikri, tengok-tengok anak dia tak ada. Zikri dah tak ada dekat ruang tamu. Dan pintu depan rumah terbuka luas masa tu. Jadi pada masa tu, Nisa mula bertambah tak sedap hati. Memang ada benda tak kena ni. Nisa mula mencari anak dia. Pergi dekat bilik, pergi dekat tandas, buka pintu apa semua, tak ada. Nisa mula keluar rumah. Keluar dekat depan, keluar melalui pintu belakang, tengok dekat kawasan sekitar kawasan rumah, memang tak ada. Dan tak lama lepas tu, lebih kurang 10 minit lepas tu, suami Nisa pun baliklah ke rumah naik motor. Jadi Nisa terus bagi tahu suami dia. Diorang berdua terus mencari. Hari makin lama makin gelap. Dan masa tu Nisa dan suami dia memang dah bersiap nak pergi ke balai polis, nak laporkan kehilangan anak dia. Jadi masa tu dah berada dekat luar lah. Nisa dah get ready, memang dah bersedia nak pergi ke balai polis. Berada dekat laman rumah masa tu. Suami Nisa pun dah naik motor masa tu, dah pakai helmet apa semua. Masa itulah Nisa terperasan. Dalam semak samun berhampiran dengan rumah dia tu, nampaklah si Zikri ni tercegat berdiri dalam semak. Mata dia sempat ternampak anak dia dalam keadaan yang dah bertambah gelap tu. Jadi Nisa pun menjerit lah, panggil nama anak dia, Zikri, buat apa dekat situ? Tapi Zikri masih lagi tak respon, berdiri tegak aja dekat situ. Jadi suami Nisa pun masa tu dah cabut helmet dia balik, letak dalam gaga, bergegas pergi berlari menuju ke arah Rizki. Samalah, Nisa pun pergi berlari ke arah Rizki. Sampai dekat Rizki, Nisa terus goncangkan bahu anak dia. Masa itulah Rizki ni seolah-olah baru tersedar. Masa tu Nisa ni dia tahu nak marah aja si Rizki ni. Buat apa main dekat luar ni, bahaya main kat sini, kan mak dah pesan jangan main dalam semak ni, ada ular apa semua. Masa tu suami Nisa pesan dekat Nisa, jangan marah dia, jom kita balik rumah dulu, jom kita masuk rumah. Jadi Nisa, suami dia dan juga Rizki baliklah semula ke rumah, masuk dalam rumah, tutup pintu apa semua. Jadi masa tu bila dah bawa si Rizki ni pergi mandi apa semua dah bersihkan badan, barulah Nisa dan juga suami dia tanya si Rizki ni, Rizki pergi mana tadi? Buat apa dalam semak tu? Kan mak dah pesan, mak dengan ayah dah pesan jangan main kat luar waktu-waktu lewat petang macam ni. Masa tu barulah Rizki ni cerita. Sebenarnya tadi masa Nisa ni berada dekat dapur, Rizki nampak Nisa daripada dapur berjalan, tak cakap apa-apa, berjalan, buka pintu depan, terus berjalan keluar daripada rumah. Jadi Rizki ni dia ikut mak dia keluar daripada rumah. Dia ikut mak dia. Masa tu mula-mula dia nampak, Rizki ni nampak Nisa ni berdiri dekat laman rumah, berdiri tercegat aja, pandang ke arah semak. Jadi Rizki pun berhentilah, berdiri dekat situ. Baru aja dia nak pergi, dia nak tarik baju mak dia, baju Nisa ni, tak sempat. Nisa pun berjalan semula menuju ke arah semak dan seterusnya pergi dekat landasan kereta api tu, berdiri dekat tengah-tengah landasan kereta api. Jadi Rizki masa tu dia berdiri dalam semak lah, dia nak ikut Nisa, dia nak ikut mak dia. Tapi dia tahu landasan kereta api tu memang sangat-sangat bahaya kalau berdiri dekat tengah-tengah. Jadi Rizki ni dia tengok aja mak dia. Tiba-tiba mak dia hilang. Nisa ni gaib macam tu je dekat atas landasan kereta api. Jadi Rizki bila dia tengok keadaan tu, tubuh dia jadi macam kaku, tak boleh nak bergerak. Dan bila dia nak patah balik ke rumah, katanya si Rizki ni memang dia tak jumpa rumah. Dia pusing belakang macam tu, dia tengok rumah tak ada. Jadi akhirnya dia tertegak kat situ aja. Dia macam dah blank, tak boleh nak fikir apa. Rumah pun dah hilang dekat belakang, mak dia pun dah hilang dekat atas landasan kereta api tu. Dia tak tahu berapa lama dah dia berdiri dekat situ. Sampailah dia rasa mak dia datang, goncangkan bahu dia, barulah dia tersedar. Tercengang Nisa dan suami dia masa tu.
bila mendengar apa yang Rizky ni cerita. Perkara ni dah lama sangat berlaku, tapi dia orang sekeluarga memang tak dapat lupa lah pasal perkara ni. Dan sekarang ni dia orang dah pindah, dah tak tinggal lagi dekat rumah tu. Setiap kali Nisa teringat pasal kejadian tu, perkara tu, Nisa jadi meremak. Sebab dekat rumah tu sebenarnya memang ada satu benda tak elok lah yang menyerupai diri dia, cuba nak memancing anak dia, Zikri yang masih kecil pada masa tu, untuk berdiri dekat tengah-tengah landasan kereta api. Jadi nampak sangat lah benda ni memang benda tak elok. Dia cuba bagi mudarat, cuba bagi benda yang bencana pada keluarga dia. Nisa rasa sangat bersyukur masa tu, sebab Allah tolonglah bagi dia nampak anak dia dalam semak tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Nisa, pernah dia dan juga keluarga dia alami semasa dia orang menyewa di sebuah rumah murah yang terletak berhampiran dengan satu landasan kereta api. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.